Assalamualaikum dan selamat pagi kepada keluarga Malaysia. Alhamdulillah, pada pagi yang permai ini kita dapat bersua kembali bersama Met Malaysia dalam mengupas dan berkongsi berkaitan dengan transformasi perkhidmatan cuaca dan gempa. Bersempena dengan bulan kemerdekaan yang ke-65 tahun bertemakan Keluarga Malaysia Teguh Bersama, Jabatan Meteorologi Malaysia membawakan kepada anda sembang santai berkaitan dengan transformasi perkhidmatan cuaca dan gempa di Malaysia. Jadi saya Rashdam Amirul Ashraf bin Roslan selaku moderator anda pada pagi ini. Bersama-sama saya dua ahli panel yang berwibawa dan banyak pengalaman bersama dengan Jabatan Meteorologi Malaysia akan mengupas berkaitan dengan topik yang akan dibincangkan pada pagi ini. Jadi tanpa membuang masa, saya memperkenalkan ahli panel kita yang pertama pada pagi ini, iaitu Encik Afizal Hakim bin Syafi, penolong pengarahkanan bahagian radar dan satelit meteorologi, dan ahli panel kita yang kedua iaitu Puan Rozilawati binti Abu Bakar, penolong pengarahkanan Pusat Operasi Cuaca dan Geofizik Nasional. Selamat datang saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita pada pagi ini. Pada pagi yang mulia ini, kita akan mengupas berkaitan dengan transformasi perkhidmatan Met Malaysia untuk keluarga Malaysia pada masa kini. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya akan bertanyakan 3 soalan kepada ahli panel kita yang pertama dan 3 soalan kepada ahli panel kita yang kedua. Jadi Encik Afizal, persoalan saya berkaitan dengan cuaca lah, Encik Afizal. Mutakhir ini Malaysia banyak fenomena-fenomena cuaca yang ekstrim lah, kita boleh anggapkan ekstrim, seperti pokok tumbang, banjir kilat di Kuala Lumpur, di Selangor, dan banyak lagi lah tempat-tempat yang berlakunya cuaca-cuaca ekstrim ni. Jadi Met Malaysia, adakah Met Malaysia mempunyai sistem untuk kita nak tahu di manakah tempat berlakunya hujan lebat, di manakah tempatnya berlakunya banjir, yang kita boleh tahu dengan lebih detail lah maksudnya? Okey, untuk menjawab soalan Cik Rashdam tu, sebenarnya Met Malaysia mempunyai pelbagai sistem. Di antaranya kita ada pejabat-pejabat meteorologi di seluruh lapangan terbang awam di seluruh Malaysia. Kita juga ada stesen-stesen kaji cuaca yang akan melakukan pencerapan di seluruh Malaysia. Kita juga ada radar dan juga satelit meteorologi di mana kita menerima maklumat-maklumat berkenaan cuaca di seluruh Malaysia. Okey, Encik Fizal, maksudnya kita dapat mengetahuilah di mana tempat-tempat yang berlakunya hujan lebat dan banjir ni? Secara amnya kita boleh nampaklah, contohnya dari segi radar kita boleh tengok gema radar tu bila berlakunya keadaan cuaca secara hampir masa nyatalah kita panggil, ataupun near real time. Begitu juga untuk satelit, juga kita dapat menerima pandangan daripada satelit itu sendiri apabila keadaan cuaca yang akan melalui sesuatu kawasan itu, dan kekerapan maklumat ini adalah setiap 10 minit. Jadi kita beralih pula kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Puan Rozilawati, yang sekarang ni sedang berkhidmat di bahagian Geofizik Nasional. Dan Puan Rozilawati, seperti mana yang kita bincangkan sebelum ni bersama Encik Fizal, cuaca seperti hujan lebat, ribut petir, kita boleh tahu di mana berlakunya hujan lebat dan ribut petir seumpama tu. Jadi jika tsunami pula, jika gempa bumi dan tsunami, bolehkah kita nak tahu bila berlaku, kat mana terjadinya gempa bumi, supaya kita boleh selamatkan keluarga Malaysia ni awal, cepat? Maksudnya kita dah tahu awal, contohnya 1 hari ke 2 hari sebelum ke, macam mana tu Puan Rozilawati? Okey, sebenarnya saya tak sabar-sabar nak jawab tidak tu. Tapi saya ucapkan terima kasih dululah sebab bagi peluang untuk saya share info lah. Okey. Sekarang macam ni jawapannya memang tidaklah. Kalau gempa bumi memang tidak boleh diramal.
Sebab kita selalu dapat panggilan telefon, kenapa tak bagi tahu awal-awal, kenapa macam ni. Sebenarnya memang tidak. 3 kali saya ulang, memang tidak. Okey. Tsunami boleh diramal setelah berlakunya gempa bumi. Okey. Bagaimana saya kata tsunami tu boleh diramal setelah berlakunya gempa bumi? Kita kena tengok pula keadaan kriteria dia. Kriteria berlakunya gempa bumi tu macam mana, baru boleh kita cerita pasal tsunami tu. Okey. Sekarang ni sebagaimana cuaca dia boleh diramal bila 2 hari sebelum apa semua boleh kan. Tapi kalau gempa bumi memang jawapannya tidak. Sebab kita tidak ada alat ataupun model untuk menyokong apa orang kata untuk sebagai panduan lah untuk kita meramalkan berlakunya gempa bumi tu. Okey, Puan Nurzelawati, maksudnya memang kalau kejadian gempa bumi ni kita tak boleh nak tahu awal lah, maksudnya kita tak boleh nak ramalkan daripada cuaca. Boleh. Cuaca ni kita tahu di mana tempat yang akan berlaku. Jadi kita boleh mengeluarkan amaran awal lah di mana akan berlakunya ribut petir dan angin kencang dan sebagainya. Untuk gempa memang tak boleh. Cuma sekarang macam apa yang kita ada bila berlakunya di gempa bumi dekat salah satu tempat tu, kita macam dah ada plot, macam saya nak cakap, kita dah ada tandaan lah kawasan plat ataupun garis sesar. Kita dah ada tahulah, kenapa dia berlaku kat sini. Contohlah kan, patutlah dia berlaku atas garis sesar. Maksudnya kita sendiri dah ada data di mana garis sesar. Di Malaysia pun ada garis sesar. Cuma kita ni orang kata macam bebas daripada orang kata lingkaran gunung berapi tu kan. Itulah sebenarnya. Tapi kita memang tak boleh ramal. Tu je. Okey, cukup jelas jelas kupasan oleh Puan Nurzelawati berkaitan dengan sebenarnya kita tidak boleh nak meramalkan kejadian gempa bumi di satu-satu tempat. Jadi Puan Nurzelawati, saya nak tanya lagi, apakah kemudahan dan peralatan terkini lah yang Met Malaysia ada untuk kita nak buat pemantauan berkaitan dengan gempa bumi ni? Okey, sejak kejadian tsunami, gempa bumi dan tsunami di Aceh tahun 2004 tu, saya akuilah kita memang adalah satu bahagian kecil yang orang kata berada di Jabatan Meteorologi Malaysia lah. Setelah kejadian itu, maka jabatan kita mengambil tanggungjawab menjadi sebagai pusat untuk memantau keadaan gempa bumi dan tsunami seluruh negara lah. Kita nampak keperluan lah. Dan kita pantau tu pun bukan kita pantau yang dalam Malaysia saja. Sebenarnya kita nak jaga negara kita. Kalau dia berlaku dekat negara jiran, macam contoh dia berlaku kat Sumatera, kita kena jaga dia sampai tak. Kalau dia berlaku dekat, contohlah macam kejadian tu dekat Aceh, tapi tsunami sampai dekat negeri-negeri kita yang negeri kita yang belah utara, belah Kedah, Pulau Muda, Pulau Pinang, semua dia orang tu kena landa tsunami. So kita walaupun berlaku dekat luar negara, terutamanya berhampiran dekat Malaysia ni, memang kita kena ambil tahulah. Jadi maksudnya di sini kerajaan Malaysia mengambil beratlah tentang keluarga Malaysia berkaitan dengan keselamatan untuk keluarga Malaysia. Okey, apa tu? Macam soalan tadi berkaitan dengan kemudahan ataupun peralatan apa yang ada untuk kita nak pantau gempa bumi ni. Dengan bahasa mudah, kita ada kamera pantai. Kita ada stesen seismik. Stesen seismik ni, tengok tersasul saya sebut stesen seismik ni adalah tempat di mana kita untuk mengukur wave, gelombang gempa bumi tu. Dengan bahasa mudah. Saya nak cari bahasa yang terlalu mudah. Saya tak nak pergi kepada bahasa yang terlalu teknikal sebab kita nak share maklumat dengan orang ramai kan. So bila berlakunya satu-satu gempa bumi, kita akan ambil data tu. Data tu akan disalurkan di HQ, maksudnya di pusat kita lah. Kita ada pusat pengumpulan ni lah. Maksudnya di KK kita ada satu di Kota Kinabalu, lepas tu dekat KLIA, kita ada DRC kita dekat KLIA, dan kita ada ni lah dekat HQ lah sekarang. Jadi bila kita dapat je data tu, kita akan proses lah. Kita tengok sama ada dia ni gelombang yang bahaya pun tak. Bukan maksudnya bahaya macam mana, maksudnya boleh tak dia mencetuskan tsunami ataupun besar ataupun kecil. Kat situlah kita describe dia punya kedalaman, dia punya berapa jauh dia, berapa kalau misalnya ada tsunami, dia dah kita boleh baca dah berapa minit, berapa ketinggian, macam itulah. Lepas tu kita ada tolok pasang surut. Tolok pasang surut ni kita nak tengok kita punya reaksi air kita, ombak kita kan. Maksudnya surut dia macam mana, pasang dia macam mana. Dia ada bacaan dia. Kalau luar biasa, mesti
setelah berlakunya gempa tu mungkin ada tsunami. Biasa kadang bila tsunami tu disurut dulu. Sama juga kamera pantai, tujuan untuk dulu. Kenapa air tu surut? Oh tadi gempa bumi, air tu surut. Jadi biasanya kalau ada gempa bumi, pergerakan air tu dia akan macam mana? Dia lain sebab kita bercerita macam ni. Kalau ada skrin mungkin kita boleh tunjuk skrin. Kalau nak tahu lebih mungkin boleh datang sendirilah tengok apa yang kita buat kan dekat pusat operasi. Tapi itulah semua kita ada semua cukup alat sebenarnya untuk melihat. Sebab kelemahan, bukan kelemahan lah, saya tak kata benda tu kelemahan sebab kita manusia kan, kita tak boleh orang kata melawan lah ke kebijaksanaan Tuhan tu, kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Memang kita boleh lah. Kalau kita boleh ramal gempa bumi, saya rasa okey kot. Macam maksudnya tak adalah bencana-bencana yang teruk akan berlaku lah kan. Betul lah macam itulah maksudnya kita boleh membuat evacuation ataupun bolehlah 5 hari lagi akan berlakunya gempa bumi. Okey, kita boleh selamatkan awal lah. Kita boleh selamatkan awal lah. Jadi dari segi nyawa orang awam tu sebab kita bekerja dalam keadaan orang kata yang penuh berisiko sebab lah, macam cuaca pun dia risau juga. Kalau tak isu cuaca nanti ialah kejadian banjir besar apa semua tu kan. Memanglah ceritanya di atas, tapi bila cerita di bawah, keadaan banjir tu kau kena ambil tahu juga. Kita kena ambil tahu juga keadaan tu kan. Macam tak boleh lah saya tengok cuaca je, bila dah turun ke bawah itu bukan kerja saya, kerja pihak lain, kerja jabatan lain. Tak boleh. Macam saya pun saya risau juga. Betul ke saya tak isu? Saya tak sebarkan maklumat ni. Kalau ada gempa, ada tsunami macam mana? Gempa tu tak ada masalah sebab dah berlaku. Ada tsunami, maksudnya ada runtuhan bangunan. Runtuhan bangunan pun kita perlu pindah juga. Kan banyak kan kalau berlaku dekat Sumatera, bangunan dekat KL bergegar. Kan orang berebut-rebut turun bangunan kan. Itu salah satu contohlah. Soalan kedua, berkaitan dengan sistem barulah yang ada di Met Malaysia. Jadi apakah sistem-sistem yang dibangunkan oleh Met Malaysia dan apakah kelebihan dan apakah pembaharuan yang ada dalam sistem yang dibangunkan sekarang ni berbanding dengan sistem yang lama lah maksudnya? Oh, okey. Saya boleh bercakap dari segi memandangkan sebab saya sendiri daripada bahagian radar dan satelit meteorologi. Okay. Jadi perancangan kami sebenarnya bukan perancangan lah. Apa yang sedang kami laksanakan pada sekarang ini bagi untuk radar contohnya, kita sekarang ni sedang menaik taraf radar-radar baharu di seluruh Malaysia. Kita akan menaik taraf 11 radar baharu di mana 3 daripada 11 radar baharu itu telah pun mula beroperasi iaitu di Cameron Highland, Kuala Kerai dan juga Temerloh. Radar baharu ini mempunyai ciri-ciri yang lebih canggih lah berbanding radar-radar sebelum ni iaitu dia adalah mempunyai ciri-ciri dual polarization di mana ia boleh memberikan perincian terhadap cuaca itu sendiri berbanding dengan radar yang sebelum ini di mana ia hanya menggunakan single polarization. Manakala untuk satelit pula di bahagian kami telah juga menaik tarafkan sistem aplikasi satelit itu sendiri di mana kita dapat memproses daripada pelbagai data-data daripada satelit-satelit di pelbagai negara, contohnya seperti daripada Jepun, Korea dan juga China lah. Satelit ini memberikan data-data yang lebih banyak berbanding sebelum ini di mana pada sebelum ini data itu melibatkan hanya 5 channel sahaja di mana sekarang satelit ini telah berkembang sehingga kepada 16 channel. Jadi daripada channel ini dia dapat memproses lebih banyak produk bagi membantu forecaster-forecaster untuk membuat ramalan yang lebih tepatlah. Okey Encik Fizal. Malaysia dah 65 tahun merdeka. Jadi Met Malaysia pun setahu saya lah kita dah ditubuhkan lebih daripada 40 tahun. Jadi adakah aset-aset di Met Malaysia ni setanding dengan negara luar lah untuk kita membuat ramalan cuaca kepada keluarga Malaysia? Pada pendapat saya sendirilah, bagi saya setanding. Kalau tak setanding pun kita sedang menuju ke arah itu. Sebab berbanding dengan yang sebelum ini, keadaan di mana peralatan-peralatan kita sedikit demi sedikit kita dah semakin maju. Jadi bagi saya kita kalau tak setanding pun kita sedang menujulah ke arah tu. Okey, terima kasih kepada Encik Afrizal ahli panel kita yang pertama yang telah mengupas
berkaitan dengan sistem-sistem yang terdapat di Map Malaysia, apakah pembaharuan yang dilakukan buat masa kini berbanding tahun-tahun sebelumnya, dan apa yang ada di Map Malaysia berkaitan dengan aset dan sebagainya lah. Dan alhamdulillah buat masa ini Map Malaysia masih di landasan yang tepat, setanding dengan negara-negara maju dalam kita mengeluarkan ramalan cuaca untuk keluarga Malaysia. Dan untuk operasi di bahagian gempa dan cuaca juga Puan Zulawati, setahu saya pegawai-pegawainya akan bertugas selama 24 jam 7 hari seminggu ya Puan? Ya, betul. Maksudnya kita akan memantau cuaca dan gempa ni selama 24 jam 7 hari seminggu. Kita tak pernah tutup. Tak pernah tutup kita tak pernah tutup lah. Kita tak pernah tutup. Boleh call kita lah. Maksudnya perkhidmatan ni memang kita bagi sepenuhnya untuk keluarga memang Malaysia. Memang bagi cukup-cukup lah. Memang kita, orang kata kalau orang telefon tu memang sentiasa ada orang angkat telefon lah. Jangan takut lah nak telefon hantu ke angkat, tak ada. Memang kita operasi 24 jam seminggu, siang malam. Okey, Puan Zulawati, contohnya kalau berlakunya satu-satu gempa bumi yang boleh menyebabkan bahayanya kepada Malaysia, seperti boleh berlakunya tsunami dan sebagainya, bagaimanakah pusat geofizik nasional ni untuk nak bagi tahu dekat keluarga Malaysia adanya gempa bumi yang boleh menyebabkan tsunami dan sebagainya? Okey, daripada maklumat apa yang saya cakap tadi, CCTV daripada stesen seismik, data-data yang kita kumpulkan tu, dalam masa mudah kita proses. Okey, let's misalnya betul akan berlakunya tsunami. Okey, kita akan sebarkan melalui SMS. SMS tu akan diterima oleh pihak-pihak berwajib lah, macam Balai Polis, Bomba, bahagian NADMA, bencana semua tu, MKN semua. Diorang akan terima maklumat ni, diorang akan tahulah. Diorang pun ada, mereka pun ada SOP mereka sendiri Diorang bila dapat, macam ni, kita akan tahu apa kita nak buat. Macam kita, tugas kita dah sampai kepada mereka SMS. Ceritanya cerita yang sama. SMS pun cerita sama, Facebook pun cerita yang sama. Maksudnya cara kita menyampaikan itu melalui SMS. Kalau orang tak baca SMS, tak apa. Kita ada grup WhatsApp juga. Kalau tak ada, kita ada Twitter. Twitter kita ada. Kita ada Instagram. Kita ada macam-macam kita ada. Kita ada juga dekat TV lah Puan Zulawati. TV, kita salurkan pada TV. Macam membaca cuaca tu, kita selitkan sekali info. Jadi biasanya Puan Zulawati, kejadian gempa bumi ni biasanya keluarga Malaysia ni dia nak tahu awal lah kan, kalau adanya gempa bumi untuk kita nak buat evacuation. Maksudnya apakah maklumat ataupun sebaran yang cepat lah yang Puan Zulawati? Okey, misalnya berlaku tsunami ni, siren lah. Kalau sejak kejadian 2004 tu kita tak pernah lagi bunyikan siren yang betul-betul untuk tsunami. Janganlah minta. Harap tak jadilah kan. Siren ni bila dah bunyi, tahap bunyi siren ni dah betul-betul serius lah. Maknanya kita kena buat pemindahan, buat evacuation, minta orang ramai pindah lah tu. Dalam saya rasa macam mungkin ada yang pengalaman lah kot. Pernah dengar sentiasa kita buat ujian berkala siren. Kita minta polis untuk orang kata untuk tunggulah tengok ujian siren kita kan, sebab kita takut orang ramai ni dia panik bila dengar bunyi ujian siren tu, sebab dia hanyalah ujian. Macam kita juga ada buat latihan amal. Sebab kita buat latihan amal tu sebab apa? Sebab kita nak latihkan orang lah. Sebab benda tak pernah berlaku. Sejak kejadian 2004 tu benda tak pernah berlaku. Macam banjir semua dah biasa. Dah biasa. Kita pun ada, tiap-tiap tahun pun ada banjir. Ya, kita dah tahu macam mana kita nak selamatkan diri. Ada pelampung ke, ada apa ke, ada perahu dalam rumah. Tapi ke tsunami macam mana? Kita pun ada aplikasi My Cuaca juga. Kita salurkan juga ke aplikasi My Cuaca tu kan berkaitan dengan ni. Tapi kalau untuk yang gempa bumi ni belum ada lagi lah yang aplikasi tu semua. Sebab kita tak boleh ramal. Okey Puan, untuk makluman semua, segala maklumat berkaitan dengan cuaca dan gempa bumi, Map Malaysia akan menyalurkan semua maklumat-maklumat tersebut, dan keluarga Malaysia boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my atau boleh ke semua
laman media sosial kami seperti Facebook, Twitter dan Instagram, dan keluarga Malaysia juga boleh muat turun aplikasi My Cuaca untuk dapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan cuaca dan gempa bumi dengan pantas dengan membuka on notification dekat aplikasi My Cuaca tersebut. Okey, baiklah, kita dah sampai ke penghujung sesi Sembang Santai kita pada pagi ini. Jadi sempena dengan bulan kemerdekaan yang ke-65 tahun, saya nak tanyalah sedikit ucapan ataupun harapanlah daripada Encik Fiza dan Puan Rozlawati lah untuk keluarga Malaysia di luar sana berkaitan dengan cuaca dan gempa bumi di Malaysia ni. Okey, saya cakap bagi ucapan dulu. Sila. Okey, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-65 kepada keluarga Malaysia. Pada masa yang sama, harapan saya semoga keluarga Malaysia lebih peka terhadap cuaca. Jika ada sebarang pertanyaan maupun rujukan, boleh menghubungi kami di Jabatan Meteorologi Malaysia. Kami beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Di masa yang sama juga, kami juga mempunyai laman sesawang untuk dirujuk di www.met.gov.my. Anda juga boleh mengetahui keadaan info semasa terhadap cuaca di aplikasi iaitu My Cuaca. Juga kalau selain daripada itu, kalau nak juga informasi yang lebih cepat lagi, anda juga boleh melanggani daripada rakan MET untuk sebarang informasi cuaca yang terkini. Okey, harapan saya untuk orang ramai ni mereka boleh merujuk pada saluran yang betul. Jangan percaya pada kabar angin, dan kita pun ada info yang kita salurkan dalam My Cuaca seperti yang Cik Afizal cakap tadi kan. Kalau ada sebarang kekeliruan dan sebarang pertanyaan, boleh terhubungi kami. Kami sentiasa beroperasi dan sentiasa ada untuk anda. Itu saja. Okey, terima kasih kepada Encik Afizal dan Puan Rozlawati atas kupasan pada pagi ini berkaitan dengan transformasi perkhidmatan cuaca dan gempa. Jadi sampai di sini saja Sembang Santai kita pada pagi ini. Di lain masa kita akan berjumpa lagi. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-65 tahun. Sama-samalah kita menjaga tanah air Malaysia ini, jaga bangsa, agama dan negara kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.